congested. So apa yang bila berlaku congested, jadi rumah kita tu tadi dia akan mengganggu semua benda ataupun semua sistem di dalam rumah kita. Pinggan mangkuk pecah sebagai contoh lah, itu layman term, maksudnya semua coding-coding kita tu terganggu. Okay, so disebabkan itu, apa yang Gigamax buat, dia orang dah buat 2 kali perubahan domain pintu masuk, yang mana pintu masuk yang baru dia orang letak Cloudflare. Bila Cloudflare ni punya sistem, yang mana Cloudflare punya sistem dia adalah central controller yang mengawal semua user yang masuk mesti pas melalui dia. So kalau zombie ni masuk tuan-tuan, ataupun fake user ni masuk, dia orang tak recognize tuan-tuan. Dia tak menggunakan satu nombor diri. Dia masuk secara randomly, masuk secara beramai-ramai. So bila Cloudflare ni ada, dia yang tentukan kita, dia yang recognize kita, okay, you are the real user, so what do you want? Saya nak check balance ataupun saya nak melakukan withdrawal. Okay, so you pergi kepada counter A. Secara asas dia tuan-tuan, contoh macam ni, saya nak pergi minum air, saya just bangun daripada tempat duduk saya pergi kat mesin air. Tapi dalam sistem coding IT tuan-tuan, dia tak semudah itu. Saya kena bangun, berdiri 2 kaki. So 2 kaki saya nak keluar sebelah kanan ke nak keluar sebelah kiri punya kaki dulu untuk pergi ambil air tu. Itu sistem IT punya cara. So diorang kena step by step, dia kena bagi tahu sampai saya pegang cawan, saya minum air. Ini layman term lah tuan-tuan. Tapi kalau kita fikir apa yang susah sangat, pergi je lah ambil air tu. Tak. Dalam IT coding dia kena satu persatu diorang buat. So bila ada gangguan coding, yang bila zombie ni masuk, dia haywire ni maksud gangguan dia bercelaru dekat dalam sistem tu, yang mana banyak problem ataupun sistem berlaku kegangguan yang besar dalam kita punya sistem. Contoh yang saya pernah sebutkan di Pening tempoh hari, yang kita tahu orang deposit $1,000 dia jadi $2,000. Orang yang sepatutnya dapat bonus 10% jadi 1%, yang sepatutnya dapat sikit jadi banyak. So itu semua gangguan-gangguan dia, yang mana sistem IT Gigamax ni dia orang kena check manually, satu persatu dia orang kena check balik. Okay, so ibarat kata tuan-tuan, rumah yang lama kita ni dah terlalu berselegak, so dia tak boleh, dia kena pindah satu sistem yang baru, yang lebih kemas, yang lebih tersusun, yang menggunakan sistem blockchain ni tadi, sistem web 3.0. Sehingga ke hari ni tuan-tuan, semua kita punya withdrawal di dalam Gigamax tuan-tuan, diorang sebenarnya check satu persatu. Dia bermula start daripada audit. Dia check balik satu persatu, yang mana ada lebihan bayar, yang mana ada kekurangan bayar, dan dia tak minta lebih, dia tak minta kurang. Yang mana sepatut hak kita adalah hak kita, yang bukan hak kita dia akan ambil balik, dia akan revise balik, dia akan recalculate balik. Okay, so dalam Gigamax itulah yang mereka buat tuan-tuan, yang mana dia mengambil antara 2 ke 3 hari untuk buat clearance ni tadi. Dia bila kita hire IT department tuan-tuan jangan bayangkan hire IT department ni dia ada 200 orang yang tolong checkkan tuan-tuan. Tak, dia sebab dia orang pun ada trusted punya sistem team. Tapi apa yang saya nak bagi tahu adalah, berita gembiranya adalah apabila kita convert kepada web 3.0 ni lebih tersusun dan kemas, sebab dia tak perlu ada manual checking, sebab dia memang bebas daripada hacker. Okay, bebas daripada hacker. Okay, so bila kita login pula daripada kita punya sistem, kenapa saya kata dia bebas daripada DDoS attack dan sebagainya? Kerana setiap kali kita login, tuan-tuan akan ada IP detect. IP ni adalah short form daripada internet protocol. Setiap gadget ataupun setiap internet yang kita gunakan tuan-tuan, sebenarnya dia ada IP dia sendiri. Sama ada kita nak detect daripada IP internet yang kita gunakan ataupun IP gadget yang kita gunakan. So setiap benda pun dalam dia ada IP. So dekat sini bila kita login dalam kita punya Gigamax, selepas ini kita akan menggunakan kita punya script, iaitu script kita apa tadi yang kita gunakan, yang kita panggil token pocket. Ini adalah kita punya script. Ini adalah kita punya script. Alright. So
dia dah recognize kita punya IP, so hanya daripada kita punya IP ataupun gadget kita sahaja yang boleh access kita punya wallet. So dia dah tak ada istilah fake user ataupun zombie tu tadi yang akan masuk dalam kita punya sistem. Alright. Dan juga kita juga akan masukkan untuk deposit, tajuk untuk deposit, kita akan masukkan USDT ke dalam wallet kita sendiri. Kalau kita pakai token pocket, kita bukan deposit ke dalam Gigamax. Yang sekarang ni kita deposit masuk ke dalam Gigamax. So kita kena ambil dia punya address. So selepas ni USDT kita ataupun stable coin kita ni, kita deposit dalam kita punya token pocket. Dan dia menggunakan sistem swap ke Gigamax. Itu dia panggil peer to peer tu. Once kita agree, kita gunakan sistem swap. Dan juga daripada Gigamax tadi, kalau kita buat withdrawal, kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, sama ada kita terus masuk ke dalam kita punya script kita ataupun wallet kita tadi, ataupun kita masih lagi nak masukkan ke dalam wallet exchanger kita. Boleh juga, tak ada masalah. Mana orang yang biasa dengan exchanger, terus masuk exchanger. Tapi bagi saya, baik kita masuk ke dalam token pocket. Bukan semua USDT itu kita nak pakai, betul tak? Mungkin kadang-kadang kita nak cair kepada ringgit Malaysia ataupun kita nak cair kepada mana-mana currency. So selepas ni sepatutnya dekat bawah tu ada kelebihan lagi, iaitu 1x card. So kita masuk balik ke dalam kita punya token pocket kita tadi, dalam kita punya DeFi wallet kita tadi, dan kita boleh convert balik kepada sama ada ke exchanger ataupun kita transfer balik kepada 1x. Okay, 1x debit card tu tadi. Okay, boleh Alright. Dan kelebihan dia juga third party tak boleh access. Saya tahu ada di kalangan kita yang banyak ataupun introducer yang tolong buatkan semua. Selepas ni tak boleh lah. Selepas ni kita kena ambil tahu tentang apa investment ataupun apa platform yang kita buat. So selepas ni semua kena ada knowledge untuk manage your own account. Dan sebenarnya tak bagus untuk kita letakkan kepada orang lain kita punya duit dan sebagainya kan. Kita punya memanglah kita nak cepat, nak senang, kerja mudah. Sebenarnya kerja kalau terlalu mudah ni pun tak bagus tuan-tuan kan. At least kita kena control balik. So hanya IP address kita sahaja yang dibenarkan untuk access the system. Itu lebih bagus daripada anonymous ataupun selamat daripada serangan hacker tu tadi. Alright. Dan point seterusnya, setiap transaction kita akan ada hash ID yang berbeza dengan sistem sekarang. Sistem sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok kita punya web page kita tadi, dia menggunakan 180 co-limit sahaja data. So kalau tuan-tuan tengok kita punya web sekarang ni bukan tempered, maksudnya beli daripada website 399 you dah dapat siap satu website cantik dan you boleh gunakan. Bukan, memang website kita pun website yang from scratch. Memang dia buat daripada zero untuk coding dan everything, tapi ada limit dia juga sebab dia bukan menggunakan fully blockchain. So dia hanya access boleh 180 co-limit lah. Ini computer programming punya script lah tuan-tuan kan. Jadi kadang-kadang daripada phone saya yang baru, contohnya Apple, okay, saya boleh smooth, saya boleh login interface Gigamax. Tapi ada setengah orang yang phone dia yang agak lama ataupun slow sikit tadi, dia akan ada mengalami masalah. Contohnya dia punya reset button tak boleh tekan warna grey kan. So itu semua adalah disebabkan sistem kita tu tak support dengan apa gadget yang kita ada kan. Jadi kat sini pun tuan-tuan kita akan improve lah dari bila kita dah bertukar kepada sistem 3.0. Okay, so soalan kebiasaan orang tanya kan, adakah cara login kita berbeza daripada sekarang? Ini saya dah jawab tadi, saya highlightkan. Ya, sekarang kita menggunakan email dan password. So selepas ni tuan-tuan akan menggunakan tuan-tuan punya hash ataupun tuan-tuan punya tuan-tuan punya address sendiri, script tuan-tuan sendiri yang mana sama ada token pocket ataupun metamask dan sebagainya lah untuk wallet untuk DeFi. So kita akan menggunakan Dapps wallet. Okay, yang kedua, wallet Dapps yang manakah yang akan kita gunakan, token pocket ataupun metamask? So saya suggest kita pakai token pocket. Alright. Okay, tiga. So bagaimanakah cara untuk saya deposit ke dalam Gigamax selepas ni? So saya bagi tahu. Cara yang pertama adalah kita kena download dulu kita punya DeFi wallet. So DeFi
DeFi wallet dApps kita tu tadi kita download, contoh Token Pocket ni tadi dalam gadget kita. So apabila kita dah download dalam phone kita, apa yang kita perlu buat, kita kena masukkan at least 30 USD nilaian ni nilaian dalam bentuk $30 nilaian BNB, sebab kita akan gunakan network fees iaitu kita pakai BEP20. Kalau tuan-tuan gunakan sekarang Tron TRC20 kan, bila kita nak transfer USDT TRC20. So lepas ni kita, itu sebab kita pakai Tron Chain ataupun Tron Network. So lepas ni kita akan pakai BEP Binance Network. Kita panggil Binance Smart Chain lah. Kenapa Binance Smart Chain? Sebab Binance Smart Chain ni lebih murah sebenarnya berbanding dengan Tron. Binance Smart Chain ni lebih murah. So kita masuk beli BNB coin, BNB coin belilah dekat mana-mana exchanger ke apa, ataupun yang mana yang dah ada mudah. So kita transfer ke dalam kita punya Token Pocket dengan nilaian 30 USD. Sebab harga BNB ni kan naik dan turun. So cari nilaian semasa 30, masukkan dia untuk kita aktifkan smart contract. Sebab BEP20, kalau tuan-tuan nampak BEP20 ni dia pakai sistem smart contract. So bila kita nak masukkan USDT tu tadi, beli dulu BNB, masukkan. Alright. So ke dalam kita punya Token Pocket. Okay, contoh deposit wallet app sendiri. Okay, so bila kita masukkan contoh $10,000 kita nak start baru kita masukkan $10,000 USDT ke dalam kita punya Token Pocket tu tadilah. So kita akan pakai BEP20 punya network. Mungkin ada orang yang tak faham apakah maksud network ni. Okey, baik, mudah macam ni. Saya nak hantar barang daripada rumah A ke rumah B. Saya nak hantar barang rumah A ke rumah B. Okey, saya boleh gunakan pos laju, saya boleh gunakan DHL, saya boleh gunakan JDEX, saya boleh gunakan macam-macam courier saya boleh gunakan. So setiap courier ni tadi dia ada tempoh masa dan ada charge. Lagi cepat barang itu nak saya hantar, nak courier tu hantar, dia punya charge lebih tinggi. Okey, lambat sikit, charge dia lebih murah. So ada setengah benda kita nak cepat, so fees dia agak tinggi sikit, kan. Jadi contoh kalau saya gunakan ERC20 menggunakan network Ethereum, harga dia per transaksi tu contoh $8. Walaupun saya hantar $10, fees dia sahaja $8. Contohlah kan sekarang. Okey, sangat cepat. Ataupun saya nak biasa-biasa je, lebih kurang 5 minit, within 5 minit saya gunakan Tron TRC network Tron. Saya pakai tadi DHL, ni saya nak murah sikit, contoh saya pakai Lalamove. Saya pun tak tahulah tuan-tuan, tapi tuan-tuan boleh faham maksud saya. So setiap courier ni tadi dia ada fees yang berbeza. Sama juga dengan dalam cryptocurrency atau blockchain system, network fees ni adalah yang menentukan berapa cepat kita punya receiver ataupun yang kita sender dan receiver dia sampai. Itu kita panggil network. Dalam blockchain lah kita panggil sistem network courier lah kan. Okay, alright. So favorite answer question saya jawab lah. Cara withdraw pula. Okay, cara withdraw, tuan-tuan tolong highlight ni melalui dua fasa, mempunyai fasa yang pertama, tolong highlight, bermula daripada 1 September. Withdrawal tuan-tuan masih dibenarkan. Tuan-tuan request withdrawal profit withdrawal profit sekali, okey, dan tuan-tuan kena tunggu sistem admin approve secara manual. Sekarang sehingga 1 September. Sekarang hingga 1 September tuan-tuan request withdrawal profit. Maksimum satu kali withdraw 1,000 USDT lah withdrawal profit. Okey. So bila Gigamax, contoh site Gigamax dah check manually, diorang dah approve, okey, tuan-tuan boleh request untuk withdrawal kedua. Tuan-tuan boleh request untuk withdrawal kedua. Withdrawal kedua pun sama, tunggu dia approve dan tuan-tuan boleh request withdrawal ketiga sehingga sekarang, daripada sekarang hingga 1 September. Okey, tapi bermula daripada 1 September sehingga 30 September, 1 bulan, start 1 September hingga 30 September, withdrawal kita masih seperti sekarang, tapi dia punya eligibility dah naik kepada 10 kali sehari. Dia slowly increase tuan-tuan. 10 kali withdrawal sehari. Dia tak kata berapa amount,
maximum amount up to 1,000. Bukan bermaksud tuan-tuan kena tunggu 1,000, tak. Dia maksimum 10 kali transaksi. Jikalau satu hari maksimum 1,000, jadi tuan-tuan boleh withdraw profit sebanyak $10,000 lah, kan? $10,000 lah. Tapi kalau tuan-tuan withdraw setiap kali withdraw tu $100, tetap 10 kali profit. Okey, terus kita boleh request 10 kali. Lepas 5 minit 1,000, lepas 5 minit 1,000. Dan juga untuk affiliate, okey, rewarding start bermula 1 hari bulan hingga 30 hari bulan, diorang allow withdraw 10 kali sehari. Maknanya $10,000 juga untuk profit, $10,000 juga untuk rewarding bonus, rewarding affiliate reward. So itu start daripada 1 hingga 30. Okey. Fasa yang berikutnya bermula daripada 1 Oktober bulan 10, start bulan 10 dan seterusnya lah. 100% kepada on-chain, direct kita punya token pocket. Hanya dengan satu klik tuan-tuan boleh withdraw, tak lagi tertakluk kepada 10 kali sehari. Terpulang lah tuan-tuan nak withdraw macam biasa lah, macam awal-awal dulu 25 kali ke 30 kali ke, dia dah 100% smooth, terus direct kepada token pocket kita, alright, pada kita punya DeFi wallet. So ingat dari waktu sekarang hingga 1 hari bulan, tuan-tuan still kena klik untuk profit withdrawal sekali, sekali, tunggu sistem admin approve, dan kemudian baru tuan-tuan boleh request balik. Tapi bermula 1 September tak perlu, tuan-tuan dah boleh request 10 kali, 1,000 tu dah boleh buat withdrawal 10 kali. Dan start yang fasa kedua bermula 1 Oktober dan ke depan hanya satu klik terus masuk ke dalam wallet kita. Dia lebih mudah, lebih cepat dia buat masuk. Sebab bila dah masuk fasa kedua ni tuan-tuan, kita dah sistem Gigamed dah fully blockchain. So memang biasanya developer takkan risau sebab dia tahu dah dalam blockchain ni tak ada hacker boleh masuk, tak ada manipulation boleh masuk. Memang tuan-tuan boleh withdraw seperti biasa. So berperingkat-peringkat. So macam orang tanya saya, Sufi, I punya capital besar, so profit I besar, takkan I nak withdraw 1 kali sehari? Time being, you kena request satu persatu sehingga 1 September. Lepas tu you boleh request 10 lah, maksudnya satu persatu 10 kali transaksi. Alright, so harap bertenang, follow je the flow dulu, sebab sekarang pun kita dalam migration. So dalam migration ni banyak data yang kita kena extract, yang Gigamex akan extract daripada old system kepada new system. Ada yang cadangkan pada Gabema juga untuk propose kepada Gigamex. Why not, Sufi? Alright, you just advise kepada developer team untuk buat seminggu. Alright, contohnya dia freezekan website kita 1 minggu, buat semua serentak dan baru on balik. Saya kata tak semua orang boleh faham dengan cara macam tu. So saya tak suggest, kerana jikalau buat macam tu, saya takut ada yang panik bila dia tengok website dah tak boleh login langsung. Yang alangkan on off sekarang ni pun orang worry, ini kan website tak boleh tutup langsung 1 minggu. Saya takut banyak orang yang akan panik nanti, kan? So kita tak suggest lah. Padahal benda itu memang lebih mudah kalau kita buat, tapi tak semua orang faham macam kita. Banyak orang dia akan fikir negatif dulu. Bila website tak boleh akses, takut Gigamex ni dah nak lari, kan? So kita tak boleh buat macam tu. So kita akan migration slowly, kita akan extract the data, semua benda tu slowly. Sebab pengguna Gigamex tuan-tuan dah lebih daripada 30,000 user sebenarnya, mungkin almost 100,000 users. Allahualam, tu saya tak boleh bagi fact and data secara keseluruhan, sebab luar daripada saya punya pengetahuan. Okay, so sekarang saya nak touch pula tentang debit card 1x, kan? So dalam debit card 1x ni dia menggunakan Visa Merchant, tuan-tuan. Debit card ni kalau secara keseluruhannya dia ada 3 lah merchant yang famous lah, kan? Satu yang kita panggil Union Pay, yang kedua dia panggil Visa, yang ketiga dia panggil Master. So ada setengah orang, kalau tuan-tuan tengok kad tuan-tuan, ada yang support Visa, ada yang support Master, ada yang support Union Pay. So macam 1x kita ni dia panggil Premier Elite lah. So Premier Elite ni, Black Card ni, saya difahamkan
kita boleh buat penggunaan sebab dah ada yang 2-3 orang yang dah guna dah. Kita tengok kawan-kawan saya, dia orang boleh menggunakan maximum swipe secara shopping kan, $20,000 sehari. Okay, up to sehingga ke $20,000 sehari tapi secara detail dia macam mana nak nak increase sampai $20,000 sehari tu, nanti itu yang akan diterangkan oleh 1X nantilah, bukan saya just bagi tahu saja. Okay, so yang kedua, kalau untuk withdrawal direct kepada ATM machine, cucuk duit tu lah dekat bank ataupun Max ke semua kan, dengan syarat dekat ATM tu tadi dia ada logo Visa, tertera logo Visa tuan-tuan, maksudnya dia lah untuk semua pengguna Visa kan. So dia boleh withdraw sehingga kepada $2,500 sehari. Tadi swipe $20,000 untuk penggunaan ATM debit card sehingga $2,500 sehari. So mungkin dia ada limit lah pengguna, dia akan increase step by step. Itu 1X yang akan jawab nantilah. Okay, so seperti mana debit card yang tuan-tuan tahu yang gunakan sekarang, ATM debit card tu, so dia ada Visa Wave, so kita boleh bayar pakai Wave, dan dia ada chip sebab kita nak menggunakan ATM, so dia pakai chip, dan juga ada card number. Card number ni untuk contohnya 48, 12, 16 digit ni untuk beli flight ticket secara online so ketiga-tiga ni semua dia ada kan. Dia ada security code jugalah, dia ada security code. Okay, alright, cara mendapatkan kad 1X. Okay, so untuk mendapatkan kad 1X ni kan, satu benda, dia kena aktifkan $500 di dalam dia punya akaun Gigamax dia. Facilities ni diberikan khas untuk pengguna Gigamax lah kan. Saja-saja nak ambil kad ni tak boleh lah, so dia kena pengguna dalam Gigamax. Okay, so dari pengguna Gigamax ni dia bayar $500. Sebenarnya $500 bukanlah kad. Orang kata nak kad sahaja 500, tak betul tuan-tuan kan. Bila dia buat pembayaran 500 dalam Gigamax, dia dapat 3 benda sebenarnya. Dalam 500 ni ada 3 perkara yang dia akan dapat. Yang pertama, okay, of course lah debit card, sama ada sistem dan juga physical card. 2 benda lah. Sebenarnya debit card ni tuan-tuan ada wallet sendiri wallet untuk debit card kita. So kita tahu berapa unit berapa dolar yang kita ada dekat dalam, dan juga kita tahu berapa kita punya balance bila kita buat penggunaan transaksi tu, semua ada nampak tuan-tuan. Ada software dia ada sistem wallet kita sendiri, diri tuan-tuan sendiri, dan juga tuan-tuan dapat kad ni lah. Kad ni dia attach dalam sistem yang tuan-tuan ada. So kad ni dia free lah. Maksudnya kad ni sebelum dia attach dengan sistem tuan-tuan, siapa-siapa pun boleh pakai kad ni. Dia attach dengan sistem dia, baru jadi hak milik orang tu lah kan. Okay, itu yang pertama. So yang kedua, alright, dia akan dapat akses baru migration tu tadi. Ingat tak saya cakap migration sekarang? Kalau dia tak buat pembayaran 500 tu, those data yang ada dalam dia punya akaun yang ada sekarang ni, dia tak akan dipindahkan. So orang yang tak nak bersama 500 ni tadi, dia allowed to withdraw dia punya capital. Bila dia boleh withdraw capital, saya difahamkan kan, selepas 1 September. Bila tarikh dia saya tak boleh jawab. Saya tak boleh bagi information pandai-pandai tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham yang mana biar Gigamax yang buat announcement dia sendiri. Tapi selepas 1 September yang saya pastilah okay. Dan yang ketiga pula, orang yang dah buat bayaran ni tadi, dia automatik lah dia akan migrate. Tuan-tuan tak payah nak klik withdraw, tak payah fikir tentang withdrawal modal, kena withdraw tolak lagi 10%, tak perlu fikir tu, sebab dia akan migrate automatic. Sistem tuan-tuan akan dah ada dalam yang baru. Modal tuan-tuan yang lama dah ada pada sistem yang baru. Okay, yang ketiga, dia mendapatkan reward seperti mana pengguna yang subscribe full arbitrage. Ini ehsan daripada Gigamax. So Gigamax dia kata kalau dia charge sahaja $500, pasti rasa berat kan. So apa dia buat? Sebab migration ni memerlukan kos yang besar tuan-tuan. Migration bukan kecil-kecil punya sistem. Nak buat sistem ni, kalau tuan-tuan tengok dengan sistem yang kita ada sekarang ni, kos dia bukan $2-3,000 punya value. So bila migration yang besar ni tuan-tuan, sebenarnya kos dia lebih tinggi kan. Jadi
Yang 500 tuan-tuan ni dia bagi juga kita seperti mana kita subscribe pool. So reward yang sama bila tuan-tuan subscribe pool 500 dapat juga reward macam sekarang. Sebenarnya Gigamed bagi 3 in 1. So $500 ni akan tuan-tuan mendapat pool. Kalau pool 1% sehari, 1% lah sehari. Kalau pool 0.5%, 0.5% lah sehari. Kan? Orang kata, kenapa pool saya kurang? Itu subjektif. Sebab kita trading tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita dapat mungkin 1%, 1.2% sehari. Jangan tanya, kenapa hari ni 0.5? Memang dalam trading ni dia tak boleh fix. Dia antara kita boleh dapat tu antara mungkin 0.5% sehari kepada 1.2%. Paling tinggi saya dapat dalam pool 1.68% sehari. Itu paling tinggi saya dapat dalam pool. Jadi orang yang ambil $500 ni tadi, dia dapat 3 perkara. Saya ulang balik. Satu, dia akan dapat wallet system dan physical card. Yang kedua, dia akan dapat akses kepada Gigamax untuk new system tu nanti. Sebab migration ni dia akan bawa semua modal-modal kita dan profit kita kepada sistem yang baru. Dan yang ketiga juga, dia sendiri akan ada penambahan pool dalam dia punya account. Seperti mana orang subscribe tu rewarding pool, itu juga yang dia akan dapat. Boleh 3 and 1 tuan-tuan. So account yang dia subscribe pool ni tadi, modal dia boleh keluarkan selepas 12 bulan. Allahu Akbar. Nampak tak? Bila dia subscribe pool hari ni, debit card hari ni, dia bagi satu account pool value yang sama 500 maksudnya ambil 500 lah kan, bukanlah 1000. Ada pula yang punya hebat, dia fahamkan ayat tu jadi 1000 pula. Tak, saya subscribe ni 500 debit card, dapatlah 500 pool kan. Dalam debit card saya kosong, tak ada apa-apa dalam pool 500. So bila 500 tu tadi, okey, kita boleh withdraw balik. Boleh ke withdraw? Boleh withdraw balik selepas 12 bulan. Dia berbeza lah. Kalau normal pool lepas 3 bulan. Tapi yang untuk yang diberi ihsan ataupun diberi kelebihan dalam bila kita Gigamed ni tadi, dalam tempoh 12 bulan boleh. Tapi 3 bulan tuan-tuan dah dapat balik 500 tu. Sebenarnya apa beza dia kan? Sebenarnya tak ada yang rugi pun. Okey, so saya next lah, tak nak lama sangat kat situ. Okey, so tuan-tuan akan nampak dalam kita punya sistem, ini adalah page yang sebelah bawah. Cara dia adalah tuan-tuan klik buying Visa card ni dulu sampai dia jadi warna hijau. Kalau tuan-tuan klik ke atas ni, banyak orang dia tersalah, dia select ETF, dia nak cepat-cepat nak pergi mana, saya tak tahu. Sebenarnya benda ni take time. Klik buy Visa card ni, masukkan nama penuh, nama Gigamax tuan-tuan. Kalau tuan-tuan letak sini Muhammad Sufi, so tuan-tuan masuklah yang dekat sini Muhammad Sufi kan. Tak susah mana pun, common. Akaun saya, debit card saya, okey, Muhammad Sufi. Okey, contoh alamat sekian, okey, bandar, select country, zip code ni postcode lah, postcode mother's name ni ibu lahirkan kita tu. Okey, dan juga phone number kita. Alright, so yang dekat belah bawah ni dia akan ada 2 option. Satu Paymaster, satu Gigamax. Paymaster tu dia akan totally warna kelabu, tuan-tuan tak boleh select pun. So sebenarnya tuan-tuan tak payah tanya pun, terus select Gigamax tu. Sebab ke depan dia akan ada Paymaster. Itu cerita lain, nanti saya cerita kat sini panjang sangat. Tuan-tuan terus select, tekan je kat sini, terus select Gigamax dan masukkan amount 500 USDT. Boleh macam nak deposit macam biasa, macam nak deposit produk-produk lain, tapi bezanya kita klik dekat sini. So dah langsung 500. Daripada wallet saya kena depositkan extra $1 lah, 501. Bukan kat sini 501, daripada wallet saya. So lepas deposit, send, ambil proof of H transaction tu, TXID tu, paste dekat kita punya sistem Gigamax ni tadi. Automatically sistem akan pending approval lah. Bila dah approve, then tuan-tuan akan nampak dekat pool kita ni akan ada 500. So ni contoh akaun saya lah. Akaun saya punya pool 100,000. Bila saya dah subscribe je, dia jadi 100,500. Nampak tak? Ini kita punya capital. So dia jadi capital tau. Cuma beza dia, 100,000 ni saya boleh keluarkan selepas 90 hari, 500 tu selepas 12 bulan. Boleh clear kan? Tu je perbezaan dia.
So ehsan daripada Gigamax. Bukan kita pergi subscribe pool tapi dengar elok-elok. Orang yang tak pernah ada account pool, maksudnya sebelum ni dia trade dalam arbitrage live trading. Okay, bila dia ambil kad Visa ni, dia perlu top up $10 ataupun $30 ataupun $100 at least dalam dia punya pool account. Bukan dekat sini, dia kena buka dekat dia punya pool account. At least 10 ataupun $30 lah terpulang. Baru dia akan nampak pool capital ni. Kalau dia terus account pool dia kosong, dia trade arbitrage sebagai contoh, bila dia subscribe saja $500, dia tak nampak benda ni. Interface ni tak ada. Saya tunjuk Okay, kejap. Okay. So, orang yang tak pernah ambil pool dashboard ni dia ada, tapi dia klik kosong. Tapi orang yang dah ambil pool ni tadi, baru dia nampak interface luar baru kat sini. Pool interface dashboard ni tadi. So dekat sini tuan-tuan, kalau tak pernah ambil, tuan-tuan perlu tekan dekat wallet ni tadi, boleh take note just depositkan at least minimum $10. Klik dekat sini. Okay, letak $10. Ya, saya kena clearkan ni dulu. Okay, klik kat wallet. Okay, pergi dekat wallet, kita pergi kepada deposit. Dekat pool ni at least ambil $10. Masukkan dekat sini ataupun $30 terpulang tuan-tuan baru dia akan nampak $530 sebagai contoh. Selagi dia tak buat, dia akan hantar dekat customer service tu 10 kali. Sebenarnya dia dah ada record dalam sistem kita, tapi sebab you tak pernah subscribe pool, at least you kena subscribe at least dalam 10 ke $30. Boleh Okey, pergi balik pada slide saya. Okey, so step yang ketiga sebenarnya, okey, dalam site kita punya sistem account dia tadi, kita kena attachkan kad kita dengan Gigamax punya account. Dia dekat tengah-tengah ni sebenarnya dia ada lagi satu step tuan-tuan. Cuma step tu itu 1X punya kerja. Bukan saya punya kerja, bukan kita punya kerja. So 1X ataupun Paymaster tu dia akan bantu kita untuk key in kita punya profile yang dalam kita punya sampul surat tu dia panggil kit number, KIT, kit number. So dalam kit number ni tadi dia ada panjang nombor dia tuan-tuan, ada dekat 20 ke 30 nombor. So dia masukkan kit number, tuan-tuan kena fill up tuan-tuan punya KYC dekat dalam tu, proof of address dan juga national ID kita kan. Nak make sure kita ni legit client lah. Itu between kita dengan 1X, bukan dengan Gigamax. Bila 1X dah approve, baru you akan masukkan sistem ni dekat interface Gigamax pula untuk Gigamax approve. So dia ada dua site dekat sini, site dekat Gigamax satu, site dekat 1X satu. Contoh macam account ni, saya klik Visa, dah ada lah kat sini. Saya tunggu 1X approve saya punya card, dia dah make sure ini real owner yang hidup. Okay, barulah saya boleh attachkan debit card itu di sini. Okay, soalan favorite pula lagi satu. Saya ada 3 account, berapa debit card saya kena ambil? Kan? So jawapannya mudah je tuan-tuan. Maksimum untuk satu orang individu KYC, maksudnya based on tuan-tuan yang hidup ni, boleh ambil 3 card maksimum. Sama, ini latest information yang saya dapat. Satu, tuan-tuan daftar guna IC. Kedua, guna pasport. Ketiga, driving license. Orang yang sama, satu individu, dia boleh pakai IC, dia boleh pakai driving license ataupun dia boleh pakai pasport. Okey, cuma saya nak bagi tahu, jikalau dia tak nak ambil 3, dia nak ambil 1 je, daftar atas kad pengenalan national ID, boleh tak? Kad ambil 1 je boleh, dia boleh maksimum sampai 3. Sedangkan saya ada 3 akaun dalam Gigamax atas nama saya sendiri. Boleh ke saya gunakan 1 debit card? Jawapan dia pun boleh. Kan? Tak perlu nak buat 3 debit card
tiga akaun, 2 debit card, 2 akaun, tak perlu. Tapi benda tu option, tak ada paksaan, nak boleh, tak nak pun tak apa kan. Cuma saya nak bagi tahu, setiap satu debit card ni tadi dia ada fees bulanan dia. Setiap satu debit card ni dia ada fees bulanan dia. Saya tak tahu berapa dolar tuan-tuan, saya tak diberitahu berapa dolar, tapi dia ada fees bulanan. Pakai tak pakai, fees ni kena bayar. So terpulang lah, kalau dia rajin nak bayar 3-3 boleh ambil 3-3. Tapi kalau dia tak nak, dia nak hanya attach satu kad untuk 3 akaun pun boleh, tak ada masalah. Itu terpulang kepada masing-masing. Okey, itu soalan favorite lah. Then kita pergi balik kepada slide. So bila tuan-tuan dah approve, barulah tuan-tuan akan ada satu akaun dalam 1X. Tuan-tuan punya sistem sendiri. So contoh ni akaun saya lah, saya punya akaun dah approve. Cuma Gigamax belum approve saya punya attachment tu. Kalau Gigamax dah approve, InsyaAllah saya boleh tunjuk kat tuan-tuan Zoom macam mana saya withdraw masuk terus kepada debit card saya. Kan? Sebab 1X dah approve saya punya site, so saya tunggu Gigamax punya approval pula untuk saya dah hantar kit number ni, saya dah masukkan saya punya kit number, dan saya dah upload saya punya dokumen, cuma dia orang belum approve. Kalau dia belum dah approve, not active ni, dia tulis active lah. So bila active tu, bila saya buat withdrawal sebagai contoh ni, bila kita nak buat withdrawal ni tadi kan, contoh kat sini, nampak satu, kita ada option untuk USDT saya yang saya pakai wallet hobi saya, exchanger biasa. Yang kedua, saya boleh choose untuk Visa ataupun dia terus masuk debit card saya lah. Okay, dan priority dia orang akan bagikan kepada Visa. So dalam tempoh waktu sekarang ni, kalau kita gunakan yang USDT ni, up to sehingga kepada 3 hari untuk approvekan kita punya withdrawal. Tapi kalau untuk Visa, saya difahamkan within 24 hours. Mungkin lebih cepat lah. Tak nak janji lebih-lebih, nanti tuan-tuan surprise lah berapa cepatnya withdrawal masuk ke dalam debit card kita kan. Alright, so sekarang kita masih gunakan option yang pertama. Allah, sekejap. Ada orang call pula. Okay, so sekarang kita masih gunakan yang pertama. So next time kita akan ada 2 option, nak masuk kepada kita punya USDT address pun boleh, nak masuk kepada Visa pun boleh. Okay, alright. So ini saya boleh withdraw tak? Cuba tengok. Oh, tak boleh, saya pun tengah pending. Jadi tuan-tuan tak payah tanya kenapa saya punya pending, kenapa saya pun pending. Sabar. Alright, okay. Alright, kita pergi balik pada kita punya slide, jangan ada yang terlepas tuan-tuan. Okay, alright. Nak tanya so, soalan boleh, tapi saya tak boleh buat open semua tuan, nanti dia akan drag jadi lama sangat. Tuan nak tanya soalan apa? Card 1X tu, kalau ada yang tak nak ambil card, boleh? Tak nak ambil card Wajib ke card tu? Card ni tak wajib ambil, tapi yang $500 tu wajib. Okey, faham. Okey, terima kasih. Okey, sama. Alright, okey. Jadi tuan-tuan, saya akan bacakan soalan based on daripada chat, boleh Maksimum untuk dalam kad Visa tu berapa USDT? Cepatnya hilang. Okey, maksimum dalam kad berapa USDT? Saya tak dapat maklumat tuan, saya tak boleh jawab berapa banyak USDT. Cuma saya dapat maklumat spending up to $20,000. Okey, swap withdrawal daripada ATM machine up to $2,500. Spend $20,000. Banyak tu, RM100,000 kan. Okey. Okey, lagi kit number tu dalam sampul surat yang diberikan sekali dengan kad. Betul, kit number ada dalam sampul surat yang diberikan dalam kad. Okey. Setiap kali swipe 1X tu akan automatik tolak 10% macam setiap kali withdraw sekarang. Bukan. Kad debit ni biasanya withdrawal ni sama je. Mana-mana kad debit biasanya withdrawal sama. Yang tu saya tak boleh jawab, tapi tak adalah sampai 10%. Siapa nak pakai debit card sampai 10%? Withdrawal daripada Gigamax, tuan-tuan kena fahamkan beza di antara Gigamax dan 1X. Ni 2 entiti yang berbeza. Withdrawal daripada Gigamax masih seperti biasa, 10% plus $3. Dan apa-apa yang transaksi dalam 1X tu dia dah kira lain
dia dah entity berbeza. Itu nanti akan tengok dalam dia punya sistem lah, berapa dia punya withdrawal. Tuan-tuan try dulu tengok berapa. Saya pun tak try lagi, so saya tak boleh jawab kan. Platform bubble bukan sistem from scratch kan, sebab dia no coding punya sistem. Jadi maknanya interface Gigamed akan bertukar kepada platform 3.0 dalam web 3.0. Betul. So sekarang ni kita hanya pakai domain je. Kalau kita dah pakai sistem baru, dia dah tak ada domain tuan. Dia hanya, domain tu syarat untuk blockkan kita punya nama je. Tapi sebenarnya kita login menggunakan script. Kita tak login menggunakan domain. Script kita adalah wallet kita sendiri Okey, wajib 500 USDT tu, jawapan dia wajib. 500 USDT ni wajib untuk setiap account. Dia tak kira lah kita ada dalam tu ada 200 ke. Ada juga dia pusing-pusing ayat, dia nak cuba cakap bawah 500, tak ada. Setiap satu account Gigamex 500. Okey, ada 6 account kalilah 500, 3 account kalilah 500. Tak buat bayaran 500, dia keluarkan dia punya capital. Full stop dekat situ. Dah lain tak ada soalan lagi dah. Okey? Boleh ambil kad by hand ke? Boleh ke kita ambil kad by hand? Jawapan dia boleh. Okey, tapi saya nasihatkan sebelum tuan-tuan nak datang ambil kad dulu, kena tengok. Sebab kad yang kita dapat setakat ni 4,000 keping sahaja. 3,000 keping kita dah edarkan, tinggal lagi 1,000 keping sahaja yang belum ambil. So biasanya Datin Nasha dekat sini tolong link dengan kita punya staff dulu ataupun kita punya leader dahulu, sebab kita sebenarnya recognize by leader dulu tapi kalau tak dapat don't worry, sebab dia boleh courier ke rumah, jangan risau. Tapi lewatlah sedikit. Kalau orang yang datang ke sini, core team kita dulu, kita bagilah priority pasal dia nak show pada orang benda ni dah ada kan. Benda ni dah gunakan. Alright. Ada fees tahunan? Jawapan dia ada. Tapi saya tak rasa tahunan. Dia punya fees bulanan. Fees dia adalah bulanan. Berapa fees dia? Saya tak tahu. Saya tak boleh jawab benda yang saya tak tahu. Okey? Kad debit tu berapa lama akan dapat? Sebenarnya kad debit ni kalau datang sekarang dekat ni boleh ambil. Tapi tolong bagi appointment. Dekat kita punya MNS1 ni tuan-tuan, tak semua orang boleh naik atas suka-suka, turun suka-suka kan. Sebab kad ni sebenarnya dia adalah compliant issue tau. Kad ni bukan simply kita boleh ambil saya Gigamex daripada orang ni tak boleh. Dia hanya real user je, sebab kita nak make sure tak ada fraud. Dia tak ada fraud. Sebab kad ni dia boleh, kalau hilang kena report polis. Dia tu sebab ni bukan kad saja kita macam main kad. Bukan dia kad ni dia compliance punya issue so kita kena take note, orang betul tak orang yang ambil, dia betul tak KYC ke apa kan. Dia kena detail. Boleh Okey, satu lagi saya nak touch. Terima kasih kepada yang highlight. Okey, kalau ada 200 USDT dari awal, macam mana tuan? Kena top up 300. Saya dah cakap tadi, tak kisah ada $10 ke, $5,000 ke, $100,000 ke, satu akaun tetap kena 500. Wajib. 500 tu wajib kalau nak ikut migration. Kalau tak nak ikut migration, tak payah top up. Tuan-tuan dibenarkan untuk withdraw tuan-tuan punya capital. Sebenarnya option lah. Kan saya kata wajib kan? Tak boleh juga kan. Yang nak ikut migration wajib lah. Yang tak nak ikut, ambil balik modal, tak payah top up 500 tu ya. Lajunya, macam mana saya nak baca soalan ni? Okey. Alright, macam ni tuan-tuan. Sebenarnya kan, 500 tu boleh ambil daripada P2P dan arbitrage. Tak boleh. Kena deposit baru. Jadi, withdraw lah dulu. Withdrawal. Daripada kita punya profit tu, tuan-tuan withdraw lah. Ada profit, withdraw lah, keluar. Lepas tu barulah kita masuk, tambah balik. Dia kena deposit baru ke dalam Okey. Alamat beza tuan, IC dalam mail lain. Memang betul, kita masukkan alamat mail sahaja. Dalam 1X masukkan alamat mail. Tuan-tuan, sebenarnya kita akan buat nanti video. Kita akan buat nanti video. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan belajar video register Gigamex, macam itulah kita buat video macam mana register 1X. So tak payah tanya technical punya soalan dalam ni tuan-tuan.
Tanya yang related saja. Kan? Nak isi nama dulu ke nak isi email dulu, tak payah tanya soalan macam tu tuan-tuan. Kan? Sebab yang tu nanti ada video dia, tuan-tuan tengoklah dalam video. Okey, dah terlalu laju. Saya pun tak boleh nak baca, banyak sangat soalan kan. Kalau dah apply kad, biasanya ambil masa berapa lama yang kita akan dapat kad tu kalau dari segi untuk post? Kalau untuk post mungkin lambat tuan. Saya silap boleh pergi 2 minggu. Okey, best. Okey. Alright. Assalamualaikum. Ya, saya. Waalaikumsalam. Okey, berkenaan dengan top up tadi kan wajib kan? Okay, bagi tak top up tu kan, kalau dia tak top up, so dia tak pergi migration lah, dia tak ikut migration, then dia boleh keluarkan dia punya capital. Betul. Dia boleh keluarkan capital dia lah. Siapa yang tak top up boleh keluarkan capital dia. Alright. Okey, selepas 1 hari bulan. Yang token pocket tu dah boleh install sekarang lah? Boleh. Token pocket dia boleh install sekarang. Start sekarang belajar. Belik. Cuba search pasal token pocket. Okey. Tuan. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau nanti kan Gigamed 2.0 ni still ada ke? Tak ada dah. Tak ada dah. Gigamed 2.0 dah tak ada, kita pakai 3.0 terus. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Downline kita macam mana bila dah migrate ke 3.0? Automatik sama, tak ada yang berubah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Untuk visa tadi, kalau tak ambil visa untuk depo 500 tu macam mana tuan? Tetap kena depo walaupun saya tak nak ambil visa tu. Assalamualaikum tuan. Ya, Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau kan nanti withdraw capital, nanti perlu buat video juga ke macam mana? Withdraw capital perlu, video perlu. Withdraw capital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kad tu dia boleh post ke Brunei Worldwide boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita tak cukup untuk top up, dalam tu kita keluar, lepas tu kita keluarkan semua, lepas tu masuk balik. So macam mana kedudukan sekarang? Kedudukan dia terpulang tuan lah. Tuan nak keluarkan macam mana, keluar boleh buat 1/9. Means waktu dah migration nanti tuan tak perlu top up, automatically tuan akan force to withdraw your capital. So tuan keluarkanlah semua. Nanti anytime kalau tuan nak masuk balik, tuan kena masuk based on minimum 500 USD. Untuk new system 3.0, minimum deposit mesti 500. Dia tak ada lagi $10 atau $200 macam sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Tuan Sufi. Kalau during the activation sahaja that we have to deposit 500 to the pool account or live trade? Okey, sebenarnya kita tak deposit dekat pool, kita tak deposit kat live trade. Kita deposit dekat buy visa. So Gigamax yang bagi kita pool 3-in-1. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan, kalau sebelum ni sebelum visa kad tu kita kena ke hobi kan? Ya. Ke P2P kan? Ya. So, kalau dah ada kad nanti kita tak perlu ke hobi lah. Direct terus masuk ke ni wallet kad macam mana? Boleh. Macam saya cakap tadi, penggunaan kita boleh withdraw sehingga $2,500 sehari di ATM kalau nak jadi wang kertas. Ataupun saya nak shopping barang, saya dah tak perlulah pakai wang kertas, saya boleh swipe je lah debit card ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contoh kalau kita ada 1,000 USD pun, kita still kena letak 500 USD, betul? Walaupun tuan deposit $10 pun tetap kena 500. Dia tak kisah amount. 1,000 pun masih kena 500 lah kan? Betul, any amount. Faham. 500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila start 500 ni, maksudnya program ni? Anytime. Sekarang pun dah start dah. Assalamualaikum Tuan Sufi.
Saya nak tanya, kalau kad visa tu saya dah isi maklumat, mail address semua, tapi saya nak ambil dekat Wisma MS1, kena buat appointment macam mana? Boleh. Itu dia akan auto post juga. Tak, dia pilihan. Auto post tu akan jadi dia lebih lambat lah. Untuk orang yang nak datang cepat boleh datang, tapi kena set dengan kita punya hotline di Gabema lah. Cuma saya tak suggest lah untuk datang beramai-ramai. You contact balik siapa you punya introducer ataupun you punya line up, sama ada saya, Ijat, Nizam, saya, Syazwan ataupun Ijat Ladin ke siapa-siapa untuk bantu you on behalf. Kalau saya ada 3 akaun, tapi satu akaun je yang saya nak dapat kad tu. So kalau 2 akaun lagi tu nak migrate untuk Web3, kena deposit 500 ke tak payah? Jawapannya kena. Tadi saya dah jawab, setiap akaun 500 jikalau tuan nak migration. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum tuan. Salam. Saya nak tanya, untuk 1 September nanti kita akan migrate ke 3.0. So yang mana tak migrate tu masih boleh pakai Gigamax yang lama tu? Tak boleh. Gigamax yang lama tu nanti method dia akan diberitahu tuan. Macam mana method dia yang 3.0 ni, tuan-tuan jangan risau sebab kita akan bagi tahu macam mana cara login yang terbaru. Tuan. Assalamualaikum. Tuan. Kalau contohlah ada kita punya downline tak cukup 500 USD untuk migrate ke 3.0. Jadi contohlah dia dah force out keluar kan. Dan 1.9 dia dah withdraw capital, dia dah withdraw profit semua. Jadi dia nak masuk ke 3.0. Jadi kita kena register baru dan jadi apply balik, download balik semula lah. Dia tak ikut yang 2.0 Itu saya tak pasti, saya tak ada jawapan sama ada akaun dia di lock, dia kena buat registration baru ataupun dia boleh daftar balik menggunakan structure yang sama. Saya tak pasti. Itu nanti tengok apa jadi. Waalaikumsalam. Kalau kita let's say kita dah tadi kata kita kena bayar 500 USD. Untuk satu account for example, and then untuk 500 USD tu kata kita tak macam tak cukup lah untuk dapat untuk bayar tu kan, 500 USD tu tak cukup, so kita kena keluarkan modal, betul yang capital tadi kan. So bila kita keluarkan modal tu yang kita dah ada ni, lepas tu kita masuk balik, adakah kita akan kena masuk guna akaun yang lama ataupun dia ada akaun baru pula untuk 3.0? Itu saya tak boleh jawab tuan. Sama ada akaun tu dia akan di lock, tak boleh guna, tuan kena register baru, itu saya tak pasti apa yang akan berlaku. Maksudnya dia dah tak, yang 2.0 memang dah tak ada lagi lah, memang dia akan stop sampai situ je lah. Betul. Assalamualaikum. Bila kita pasal Royal Club 500 tu, adakah dia immediately dah migrate ke masih kena tunggu sehingga 1 September baru migrate? Tunggu sehingga 1 September. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau macam dah deposit 500 tu kan, yang migrate tu 500 tu saja ke sekali dengan account, sekali dengan arbitrage live trade tu sekali? Semua data migration ni maksud dia absorb semua. Tuan tak payah buat apa-apa pun. Okay. Tunggu kat situ lah. Okay. Betul. Assalamualaikum. Nak tanya pasal kalau second account tu kita tak nak visa card tapi kita deposit dah 500 untuk migration tu. So dekat mana yang kita kena specify yang kita tak nak visa card tu, and how do we link the first account punya visa card to the second account? Tak apa, nanti kita yang bab untuk visa card ni nanti kalau kita tak ambil, macam saya pun saya ambil 2 je. Nama saya 3. Akaun Gigamax, buat saya 6 akaun, tapi saya hanya apply untuk 2 kad saja. So yang tu nanti bila nak request untuk kad tu nanti akan ada sistem lain. Macam saya cakap tadi, sekarang ni kita hanya ada sistem Gigamax je. Nanti kita akan ada sistem 1X kita sendiri. Ada perancangan untuk buat taklimat offline tak untuk migration ke 3.0 ni? Okey, ada. Sampai kita dah dapat finalize dia punya interface untuk 3.0 tu nanti, of course tuan-tuan jangan risau, kita tak akan tinggalkan semua. Baru kita akan buat sistem macam mana kita buat link tree tu. Satu link tuan-tuan buka, dia ajar satu persatu. Of course akan ada video. So tak perlu panik dengan soalan ni. Saya just nak tahu
teknikal, jangan tanya terlalu teknikal sangat, cuma saya nak tahu tuan-tuan faham tentang perubahan ni sahaja. Contohnya nanti kalau contohnya ibarat ada capital yang belum sampai waktunya tapi 1,000 lah tu, apakah dia boleh withdrawal? Capital boleh withdrawal. Itu walaupun belum sampai dia punya tempoh. Yang itu nanti tuan saya tak berani nak cakap sebab dia ada locking period setiap satu akaun. Cuma apa yang saya tahu, selepas 1 September jikalau kita tak masukkan yang 500 tu, dia pulangkan balik modal. Saya tak pasti dia pulangkan tepat 12:01 1 September ke atau selepas 1 September tu berapa hari daripada tuan punya lock capital. Saya tak boleh jawab soalan tu. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum tuan. Wassalam. Macam apa, kalau kita tak nak kad, lepas tu sekarang deposit 500 tu, kita nak deposit dekat mana untuk migrate? Okey, tetap deposit dalam buy Visa card juga. Dia tak ada sistem yang lain. Walaupun kita tak nak kad tu. Tapi kita tak akan dapat kad tu kan kalau kita tak nak kad tu. Kalau tuan tak nak kad tu, tuan takkan dapat kad tu. Oh, sebab Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Saya nak tanya sikit pasal Royal Club tu. Royal Club. Okey, berkenaan dengan Royal Club, saya difahamkan Royal Club ni untuk special user ataupun special account yang deposit $500,000 ke atas. So dia akan ada special access direct kepada CS khas. Okey, dan saya difahamkan akan ada untuk user ni akan ada special certificate untuk dia. Certificate tentang apa tu saya tak pasti lagi, itu tunggu next announcement, tapi dia akan menggunakan sistem yang berbeza daripada normal user. $500 ke atas. Baik. Kan kalau yang dah order dah deposit 500 untuk Visa card, lepas 1 September perlu deposit lagi? Tak perlu. Okey, baik tuan. Terima kasih tuan. Assalamualaikum tuan. Nak tanya berkenaan pendaftaran baru, proses dia macam mana? Nak tunggu bulan 18 ke ataupun boleh anytime? Okey, contoh pendaftaran baru saya bagi senario kata kalau tuan nak deposit $5,000, contoh, tak kisahlah apa produk tuan ambil pun, apa instrumen sama ada pool ataupun live trade. Okey, contohnya tuan kena contoh katalah tuan nak ambil live trade lah, senang. Dalam arbitrage tuan letak 4,000 letak 4,000 di dalam 4,500 dalam live trade, 500 dalam debit card, 510 lah, $10 ambil dalam pool untuk aktifkan. Tapi kalau dia nak ambil pool semua, 4,500 letak dalam pool, 500 untuk buy Visa card, macam tu. So pecahkan dekat situ lah. Assalamualaikum. Saya nak tanya lah. Okey, tuan macam ni. Okey, kalau katakan yang sekarang existing user tu dia ada dalam pool account, adakah dia still kena pump lagi 500 untuk activation card untuk dia eligible pergi migrate ke 3.0? Ya tuan, kena tuan. Setiap satu akaun, tak ada saya cakap, setiap satu akaun kena bayar 500. Betul tuan. Ya. Dekat bahagian detail kat Visa tu, kedua, kalau macam saya rumah sewa, apa dokumen saya perlu upload? Okey, yang paling penting mail address. Walaupun dalam KYC kita mula-mula dalam Gigamex tu saya letak saya punya alamat di dalam IC, tapi saya tak tinggal dalam IC tu, saya tinggal alamat berbeza. So dalam buy card tu tadi, buy Visa card tu saya letak mail, alamat surat menyurat kat situ. Di dalam credit card tu boleh deposit ke dalam Gigamex ke? Deposit USDT yang ada dalam Visa card tu, sepatutnya boleh keluar lah. Kalau Visa card boleh, dia ada, boleh masukkan dalam boleh depo ke dalam kita punya akaun Gigamex? Sepatutnya boleh tuan, tapi saya tak dapat interface tu lagi, so saya tak boleh nak jawab. Okay, tapi kalau normal crypto card boleh in boleh out. Sekian tuan.
Ya. Maksudnya kita generate income daripada lepas pada 3.0 kita generate income daripada arbitrage live trade dengan pool lah, maksudnya dua-dua lah kita jalan. Betul. Kalau kita ada ambil arbitrage live trade, dua-dua lah jalan. Dua-dua jalan lah. So Betul. maksudnya kita swipe tu based on apa yang kita trade lah. Betul. Maksudnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan mau tanya, tadi penjelasan Tuan itu kan untuk satu akun itu dengan satu handphone ya? Benar. Nah, kalau misalkan kita punya dua akun, satu handphone itu bisa nggak? Yang satu pakai Pocket, yang satu pakai MetaMask gitu. Nggak perlu Pak. Daripada satu account juga bisa access satu handphone, dua account, tiga account juga bisa satu handphone, satu IP. Oh iya. Assalamualaikum tuan. Nak tanya sikit berkaitan dengan withdrawal tuan. Adakah selepas ni kita kena tunggu first withdrawal selesai baru boleh buat pengeluaran yang kedua ataupun dia akan berubah? Betul. Seperti mana saya terangkan di awal tadi, sehingga 1 September tuan boleh withdraw satu kali sahaja, tunggu approve baru boleh withdraw yang kedua. Selepas 1 September kita boleh withdraw 10 kali sehari, sehingga pada 1 Oktober kita boleh withdraw seperti biasa. Tak ada limit. Assalamualaikum. Adakah kita punya program affiliate masih sama waktu 3.0? Setakat sekarang masih sama, tak ada apa-apa perubahan. Selagi kita tak dapat apa-apa informasi daripada Gigamax, masih sama. Assalamualaikum. Kalau dalam akaun pool kita sekarang ni yang kita nak aktifkan tu ada duit kan, $1,000 katakan, lepas tu kita nak masukkan 500, dia akan masuk ke dalam pool juga kan, reward tu. Yang 1,000 duit kita dalam pool tu boleh tak kita nak pindah ke arbitrage pula? Tak boleh. Tak ada facilities pool boleh transfer ke arbitrage, melainkan you withdraw dulu pool tu semua dan you deposit balik semula. Assalamualaikum. Kalau Salam. Baru macam mana nak trade? Masa website baru nanti macam mana nak trade? Adakah sama macam sekarang arbitrage ni? Lain tak? Tuan kena tunggu website baru siap, sebab saya pun belum pakai ni. Saya tak boleh jawab soalan tu. Macam mana nak trade? Kita dah beli visa tu kan. Kita dah beli visa tu dan kad tu memang akan sampai, tapi bergantung pada kita lah kalau kita nak isi untuk nak aktifkan kad tu kan. Betul. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay, saya nak tanya apa visi misi atau matlamat Gigamax ke migration mereka ke 3.0 lah. Okey, visi dengan misi dia saya nampak benda ni more to transparent lah. More to transparency. Sebab sekarang teknologi 3.0 ni dia lebih orang kata kebanyakan orang sekarang masih petikaikan Gigamax ni sama ada dia ni platform yang nak tutup ke apa kan. Dan kalau kita nampak Gigamax tu dia buat sesuatu benda tu berubah mengikut cara ideologi sekarang, ideologi blockchain. So dia nak more transparent, boleh tengok you punya hash, boleh tengok you punya blockchain, lebih secure, duit letak kat wallet kita sendiri, orang nak tengok benda tu macam tu. So saya nampak benda ni pun sangat bagus. Sebab dalam dunia blockchain ni lebih transparent. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Ya, terus bagi soalan. Nak tanya pasal yang top up 500 USDT tu di buy Visa card. Ya. Bila kita dah fill up particular kita address, bila Visa card tu datang, kalau saya opt tak nak pakai, saya tak payah activate lah. Betul. Okey, itu je, terima kasih. Dia option. Baik. Option okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan. Ya. Nak tanya, kalau tadi Tuan cakap 500 tu dia akan lock untuk 12 bulan untuk Visa card. Betul. Tapi kalau kita migration 500 dia akan lock 12 bulan juga ke tak? Migration 500, saya tak faham soalan. Boleh ulang sekali lagi? Okey, sekarang kalau ni 500 migrate, dia bagi kita dalam pool. Dia bagi pool. Pool tu lock untuk 12 bulan. Itu untuk Visa card dan juga pool lah. Betul. Tak, Visa card yang kita ambil tu 3 in 1 puan. Kita dapat pool. Maksudnya 500 tu dia bagi kita pool. So yang pool tu kita boleh keluarkan balik selepas 12 bulan. Okey. Maksudnya 500 yang kita bayar sekarang ni kita boleh ambil balik lepas 12 bulan. Okey. Okey.
Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey, contoh macam kalau kita nak withdraw daripada pool kita ada 500 lebih macam tu. Kalau kita withdraw dapat total 500. Kalau kita nak depo balik, better kita depo dulu pool 10 USD baru kita top up 500 untuk dapatkan masuk pool kan. Betul tuan. Okey, terima kasih tuan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, soalan. Saya tanya yang token pocket tu kalau kita dah daftar apa ni kan memang untuk guna untuk Gigamex kan. Lepas tu kalau sekarang kita install dalam Play Store, kita boleh transfer kita punya USDT daripada exchanger untuk simpan situ kan? Daripada exchanger untuk simpan situ boleh? Dia wallet boleh boleh. Macam kita takut dah simpan exchanger banyak-banyak kan, boleh simpan ke token pocket? Boleh, jawapan dia boleh. Itu lebih selamat. Tapi make sure you backup dia punya private key dulu, API key dulu. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taufik, kalau kita runkan untuk akaun mak kita ke bapak kita ke, tadi you cakap satu IP address satu kan, masih boleh ke kita nak runkan? Boleh daripada phone diorang. Oh, kena guna phone diorang lah, tak boleh guna phone kita. Betul. Kalau you dah start pakai phone diorang dah tak boleh pakai sebab dia bayar IP. Okay. Maknanya kalau kita start tu guna phone kita, 3 akaun tu masih boleh pakai lah. Betul. Okay. Thank you. Silakan. Jadi Sofi. Waalaikumsalam. Saya tanya, dia kalau sekiranya di pool tu kita ada sampai dari berapa Oktober tu kita masih 500 tu ataupun okey. Macam mana? Okey, katakan kita pool ada 1,000. Okey. Kita nak activatekan tu, kalau tidak sebelum 1 Oktober tu kita kena withdraw kita punya pool, kita punya pool tu kan. 1 September, betul? Tak, maksudnya tarikh tu sampai 1 September tu baru dia akan migrate ke 3.0 kan. Betul. 1 Oktober. So jadi tu tarikh tu kita nak top up 500 tu sebelum 1 Oktober ke atau macam mana? Sebelum 1 September. Sebelum 1 September? Betul. Okey, terima kasih tuan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, okey, kalau kita nak withdraw, rate tu macam mana withdraw dari Visa, debit card? Rate tu ikut dia standardized ke macam mana? Rate bergantung kepada Visa merchant lah. Bergantung dia orang punya rate. Oh, so belum pasti lagi part tu? Belum. Macam Hobi ada rate sendiri, Binance ada rate sendiri, 1x ada rate sendiri macam tu. Okay, so dia akan follow rate dekat exchanger masing-masing? Tak, dia akan ada dia own rate. Rate. Dia punya sendirilah. Rate dia sendiri. Assalamualaikum tuan. Ya, Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kiranya lepas ni kalau Gigamex pun kira memang tak boleh nak ambil duit kita lah kan, sebab duit tu memang kita pegang di exchanger kita ke? Kau macam mana? Dia sistem swap tuan. Nanti bila tuan dah familiar dengan sistem swap tu, macam contohnya saya trading kan. Sekarang kalau kita pakai Trust Wallet, kita trading, kita pakai sistem swap, dia lebih selamat sebenarnya. Dia tak ada duit kita letak dalam satu third party dan dia more transparency. Tuan, kalau kita dah ada duit dalam token pocket, kita dah ada USDT kat dalam tu, so kalau bila dah migrate nanti dia terus boleh masuk ke dalam Gigamex ke macam mana? Betul. Kita pakai swap daripada kita punya address kepada Gigamex punya script lah. Gigamex punya wallet. Dia macam sekarang ni 100% kita letak dekat dia. Nanti next time profit dengan satu klik je dia terus masuk dalam kita punya wallet. Assalamualaikum. Nak tanya. Tuan, saya nak tanya, contoh kat dalam pool tu saya dalam pool ada 1,000. So nanti nak migrate nanti kan 500 berapa 12 bulan kan. So kalau dekat dalam pool tu ada 1,000, 12 yang 1,000 tu sekali 12 bulan ke macam mana? Tak ada kena-mengena. Yang 12 bulan ni hanya untuk orang yang ambil buy card tu, yang ihsan daripada Gigamex yang berikan kita pool tu, itu saja 12 bulan. Yang lain semua tertakluk kepada 3 bulan sajalah. Sufi nak tanya pasal sekarang minimum
account is 200 ringgit, 200 USD kan. So Okay. now we have to open the pool. So pool we put in the 10 USDT as you mentioned just now. Lepas tu kita masukkan yang 500 tu under visa. So to activate for the migration. So arbitrage tu 200 USD tu boleh still trade tak in the future Gigamax 3.0? Dia akan migrate ke baru, automatically dia akan trade. Whatever amount yang ada sekarang tetap migrate, tetap trade seperti biasa. Cuba penambahan pada 500 bila kita beli untuk visa card tu tadi. So there is no upper limit for arbitrage lah. Basically it still remains as the 200 lah. Tak, for new user after 1 September, diorang tak boleh masuk $10 dalam pool. Not pool. I'm not talking about pool. The arbitrage now is 200 kan? Dia tak boleh lagi 200. Standard semua 500. New user. I see. So new user dia akan terus register. They don't need to put into the pool anymore lah. That means they can register straight into arbitrage 500 minimum. Betul. Okay, faham. Tuan, kita punya handphone itu hilang tuan. Macam mana dengan IP address tu tuan? Kalau untuk phone hilang, macam mana you punya IP address? Make sure you backup dia punya face lah. Dia akan ada API key dalam setiap wallet kita ni. Dia ada API key dia sendiri. So you kena masukkan you punya API key untuk reset. Okey tuan, yang 500 tu yang kalau sekarang kan, kalau contohnya berarti dari bulan sekarang kalau orang nak deposit, jadi contoh dia ada 3,000, lebih baik dia buat langsung deposit dekat debit Visa Card 500 dan 2,500 kepada pool untuk dari sekarang lah. Kalau seandainya dia lebih daripada 500 tu kena buat macam tu lah. Betul tuan. Contoh kalau dia ada 600, jadi 500 dekat Visa Card, 100 dekat pool, supaya nanti apabila migrate ke 3.0 dia tak perlu lagi fikirkan. Ya, Betul. Betul. Okey, dah faham. Baik. Assalamualaikum. Kalau leader tak nak dia tarik diri, tak nak masuk web 3.0, kita automatik akan ditukarkan leader ke kita boleh pilih macam mana? Dia tak ada kena-mengena dengan leader tuan. Puan, dia siapa tak bayar 500 dia tak ikut migration je. Dan dia keluarkan balik dia punya capital. Assalamualaikum Tuan Sufi. Dah top up, dah aktifkan. Contoh kalau dah aktifkan, lepas tu kita nak top up macam biasa, macam 200 USD tu, let's say 20 untuk 10 untuk pool. Macam biasa. Oh, okey baik. Cuma minimum 500. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan dan puan, capital 500 tu. Tuan, capital 500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya rasa Assalamualaikum. okey, saya rasa Last soalan tu akan ada last lagi. Assalamualaikum. Okey, last soalan tu akan ada last lagi. Saya rasa kita dah bagi ruang dan kan 1,000 orang tak berganjak. Saya rasa kita dah bagi ruang dan peluang. Saya rasa juga ada banyak soalan yang berbalik-balik tapi tak apa itu adalah pengalaman manis saya ni Cik Zubi. Alright, okey, okey, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Kita bagi yang terbaik. Boleh soalan. Okey. Jangan Assalamualaikum. Cukup. Saya dua ni kita akan ada sesi Zoom lagi. Alright. Because hari ni saya rasa pun tak ramai orang yang sedia maklum bahawa kita ada sesi pada malam ni. Dan saya percaya juga akan ada ramai juga masih lagi kekurangan info dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bersua kembali dalam sesi Zoom yang akan datang. Ucapan terima kasih yang sangat luar biasa. Ucapan terima kasih yang sangat luar biasa terutama kepada Tuan Sufi dan anda semua yang hebat. Okey, alhamdulillah sesi kita berakhir pada malam ni. Saya ucapkan jutaan tahniah kepada anda yang merebut peluang untuk mengetahui tentang update-update yang telah pun disampaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped.